Saya tak nak jadi seperti dululah. Ya. Setengah negeri bersedia, setengah negeri yang tak biasa menghadapi banjir tak bersedia. Jadi akhirnya berlaku seperti yang telah berlaku dululah, terutamanya di Selangor dan sebagainya. Senak kali ini semua bersedia, bukan setakat di peringkat persekutuan, tapi banjir ini sampai ke peringkat daerah pun mesti ready sejak awal lagi. Baik, ini adalah antara fokus terutama kami minggu depan, Isnin, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kerajaan akan mengadakan mesyuarat dengan semua agensi berkenaan dengan pengurusan dan pengendalian banjir. Khasnya susulan ramalan hujan lebat hujung tahun ini, bulan November dan juga Disember. Kita tidak mahu tragedi pada Disember tahun lepas berulang lagi. Jadi apa yang perlu ada dalam perangkaan pelan pengurusan banjir kali ini untuk memastikan kita tidak lagi memecahkan rekod banjir selepas kita pecahkan rekod banjir terburuk tahun lepas dalam masa 50 tahun. Kali terakhir banjir seburuk itu berlaku di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang adalah pada tahun 1970-an. Apa pengajaran yang kita ambil dan bagaimana kita menyediakan diri dengan lebih baik di semua negeri tatkala cuaca semakin tidak menentu akibat perubahan iklim ini. Untuk berbincang berkenaan dengan ini, saya mahu bersama dengan bekas Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, Datuk Khaizrul Abdullah. Datuk Khaizrul juga adalah pengerusi Wetlands International dan sebelum ini memainkan peranan penting dalam pembinaan Smart Tunnel pada 2003. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Datuk, Perdana Menteri berkata bahawa kerajaan akan mengadakan mesyuarat bersama dengan semua agensi pengurusan banjir untuk merangka pelan pada hujung tahun ini. Apa yang patut ada dalam pelan itu, Datuk? Sebenarnya kerajaan telah ada suatu rangka respon sejak beberapa tahun yang lalu. Bencana banjir di Malaysia bukanlah satu fenomena yang baru. Jadi bencana banjir di Malaysia dalam rangka respon untuk bencana banjir, kerajaan akan menghadapi bencana banjir melalui 3 peringkat. Pada peringkat yang pertama iaitu sebelumnya berlaku banjir. Jadi kerajaan akan kaji apakah tindakan yang perlu dijalankan oleh jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang berkaitan. Umpamanya untuk JPS, kami akan siap sediakan sistem ramalan dan amaran banjir. Iaitu berdasarkan kepada taburan hujan, kami akan buat ramalan. Adakah akan terjadi banjir dan sekiranya terjadi, paras air akan naik sampai tahap mana? Dan berapa luasnya kawasan yang akan dilanda banjir. Kami juga akan memastikan aset-aset bersiap sedia dalam keadaan yang baik. Untuk agensi lain seperti Jabatan Kebajikan, mereka akan sediakan pusat-pusat pembinaan mangsa banjir serta memastikan bekalan makanan yang mencukupi. Pada peringkat kedua iaitu semasa banjir. Jadi pihak media akan membantu untuk menyiarkan kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Jika perlu, agensi-agensi berkenaan akan menjalankan search and rescue dan pusat pembinaan akan dibuka. Dan pada peringkat ketiga iaitu selepas banjir. Ya, selepas banjir pun perlu buat sesuatu. Jadi agensi-agensi akan buat postmortem ataupun mengkaji semula di mana kelemahannya dalam sistem respons pada kali ini. Jadi agensi-agensi akan juga mengkaji kerosakan harta benda, infrastruktur untuk membantu kerajaan memberi bantuan kepada mangsa banjir. Datuk, ini bunyinya seperti pelan yang sama yang kita ada seperti yang Datuk sebut sejak beberapa tahun lepas. Tapi kita sudah sedia maklum bahawa pelan ini mungkin terbukti tidak cukup bagus pada Disember 2021 apabila sebahagian besar Lembah Kelang dinaiki air dan beberapa negeri yang lain. Jadi apa pengajaran yang kita ambil daripada banjir tahun lepas? Adakah ia memberikan mesej bahawa pelan sedia ada tidak lagi cukup efektif tatkala kita menerima cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim, hujan semakin banyak daripada sebelum ini? Apa yang perlu ditambah baik dan diubah suai pada pelan ini yang diadaptasi? Saya rasa setiap plan kita kena bertambah baiknya. Tapi saya yakin tahun lepas, saya yakin memang sudah ada persediaan seperti mana saya sebut tadi. Cuma biasanya banjir besar akan berlaku di pantai timur. Ini tidaklah bermakna ianya tidak akan berlaku di pantai barat. Memang boleh dan pernah terjadi banjir besar di pantai barat.
Misalnya pada tahun 1971, ibu kota Kuala Lumpur telah dilanda banjir yang menyebabkan ibu kota ditenggelami air selama 3 hari. Jadi saya rasa pada Disember yang lalu, mungkin semua perhatian ditumpukan kepada Pantai Timur. Dan saya yakin dengan pengalaman tahun lepas, kerajaan akan lebih bersedia untuk menangani bencana banjir di Pantai Timur dan juga di Pantai Barat. Jika kita nampak satu lagi perkara yang didedahkan, Datuk, daripada banjir Disember 2021 adalah berkenaan dengan kekilafan komunikasi dan koordinasi. Sistem pengurusan banjir ini terpecah kepada banyak bidang kuasa yang berlainan di peringkat berlainan daripada segi peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Itu antara yang lacking yang kita lihat pada respons pada Disember tahun lepas. Bagaimana kita ingin memastikan komunikasi dan koordinasi semua agensi di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri bertambah lancar apabila situasi yang sama berlaku mungkin pada hujung tahun ini? Sebenarnya untuk setiap bencana, sistem tu akan bergerak melalui 3 tahap. Jadi misalnya banjir, kalau banjir tu di satu daerah saja, jadi bilik gerakan di peringkat daerah akan dibuka. Kalaulah banjir itu melanda lebih daripada satu kawasan, jadi kerajaan akan buka bilik gerakan di peringkat negeri. Dan sekiranya banjir melanda lebih daripada sebuah negeri, pusat gerakan akan dibuka di peringkat persekutuan. Jadi pada tahun yang lepas, sebenarnya di peringkat daerah dan di peringkat negeri, mungkin mereka tidaklah beberapa bersedia. Macam saya sebut tadi, mereka anggap bahawa di Pantai Barat, di negeri Selangor, kita hanya mengalami banjir kilat dan bukan banjir besar. Tapi banjir besar telah dan akan juga melanda di negeri Selangor. Jadi saya yakin mereka dah belajar daripada pengalaman tahun lepas dan mestilah pada kali ini mereka akan lebih bersiap sedia untuk menangani banjir kiranya yang berlaku di Pantai Barat lagi. Ini yang seterusnya yang kita nak bincangkan ni, Datuk, berkait rapat dengan kepakaran dan pengalaman Datuk, iaitu sistem longkang dan juga perparitan yang sering dipersalahkan setiap kali banjir. Kerajaan juga banyak kali ulang bahawa sistem longkang kita sentiasa dipenuhi sampah, cepat penuh, tidak cukup besar dan sebagainya. Itu dikatakan antara penyumbang utama banjir. Jadi untuk membina sistem perparitan baru atau menambah baik ataupun membesarkan, itu mengambil masa, itu kita tahu. Itu dalam melibatkan construction on a very large scale. Tapi apa langkah jangka masa pendek yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki sistem pengairan dan saliran kita, Datuk? Sebenarnya banjir itu ada 2 jenis. Satu adalah banjir besar dan satu lagi kita sebut sebagai banjir kilat. Jadi sistem perparitan, sistem longkang itu ada kaitan dengan banjir kilat. Jadi banjir kilat berlaku apabila taburan hujan itu kuat sekali dan sistem perparitan tidak mampu untuk menampung air yang turun daripada hujan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, satu, kita perlu nak besarkan sistem perparitan, khususnya di taman-taman perumahan ataupun di bandar. Yang kedua, sekarang ini kita memerlukan setiap pembangunan baru untuk menggunakan sistem yang ada dalam manual saliran mesra alam, iaitu Storm Water Management Plan manual yang mana telah dikeluarkan oleh JPS pada tahun 2000. Jadi semua taman-taman yang baru, mereka akan membuat reka bentuk untuk perparitan mengikut dengan sistem manual saliran mesra alam. Memang ianya akan ambil masa, tetapi dia tak sama dengan banjir besar. Dalam banjir besar, kita kena besarkan sungai. Dan kita perlu lebih masa, kita perlu lebih peruntukan
untuk nak besarkan sungai, untuk nak bina ampangan, untuk menampung air yang lebih. Dan banjir kilat ini sudah tentu kita lihat sering terjadi di ibu negara, di Kuala Lumpur dan juga di Lembah Kelang, malah mungkin nampaknya lebih kerap dan lebih mudah terjadi banjir kilat baru-baru ini, Datuk. Dan untuk itu Smart Tunnel dibina pada tahun 2003 dan pada ketika itu Datuk banyak terlibat dalam pembinaan Smart Tunnel. Tapi lebih 20 tahun kemudian, cuaca semakin tidak menentu, hujan juga semakin banyak dan tidak menentu. Adakah Smart Tunnel masih lagi mencukupi untuk menampung segala lebihan air di Kuala Lumpur atau adakah kita perlukan satu lagi Smart Tunnel dalam masa beberapa tahun akan datang? Sejak Smart Tunnel dibuka pada tahun 2007, ianya telah digunakan sebanyak lebih 30 kali. Bermakna ianya telah dapat mengalirkan air yang lebih itu supaya dia masuk dalam tunnel dan dia tidak menjadi banjir di pusat bandar. Tapi sebenarnya Smart Tunnel hanya menjaga sebahagian saja kawasan tadahan untuk Kuala Lumpur. Untuk ini adalah kawasan tadahan untuk Sungai Kelang. Seperti mana kita sedia maklum, sebenarnya ada 3 sungai yang besar yang mengalir melalui Kuala Lumpur. Jadi untuk tadahan Sungai Kelang, kami telah membina Smart Tunnel. Kami perlu nak adakan sistem-sistem lain untuk Sungai Gombak dan juga untuk Sungai Kepung. Terima kasih Datuk Khairul Abdullah dan kita harap itu antara perancangan sekurang-kurangnya jika tidak boleh dijalankan dalam jangka masa pendek, jangka masa sederhana atau panjang. Tak kala cuaca semakin tidak menentu, perancangan kita juga perlu adaptasi. Terima kasih Datuk Khairul Abdullah, bekas Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan juga Saliran, Pengerusi Wetlands International dan juga antara penggerak pembinaan Smart Tunnel pada tahun 2003 yang bermula operasi pada tahun 2007. Kita berhenti rehat seketika, selepas ini kita berbincang topik yang ceria sedikit berkenaan dengan apa yang diumumkan oleh Apple. Ramai yang nantikan bila iPhone 14, iPhone 14 akan tiba di Malaysia. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana.